السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، عدد ما حمدك حامدون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا مولانا سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai syarak, seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita berkongsi perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak yang tidak baik. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Saya nak memetik satu ayat yang dibaca ketika mana sembahyang tadi, yang menjadi peringatan yang cukup baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan manusia, bahawasanya ada satu penyakit pada manusia ini yang disebut dengan penyakit takut mati. Ya sungguh. Bagaimanapun kehidupan manusia melalui proses, maknanya melalui proses penuaan. Maksudnya kita lalu proses. Bermula dengan seorang budak, kemudian jadi dewasa, kemudian sampai pada waktu usianya banyak. Walaupun dia telah hidup 50-60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun pun. Kalau hari ni ada orang 120, 130 tahun pun kalau ada. Kalau kita dengar umur orang 130, rasanya lama tak dia hidup tuan-tuan, 130 ni. Lama. Kalau kata makan, berapa puluh kilo dah ayam boleh makan dalam hidup dia, ratus mungkin. Kalau umur tua lah 130, banyak. Tetapi macam mana pun usia orang yang banyak, lama bagaimanapun kehidupan yang dia telah lalui, bagaimanapun nikmat yang telah dia titi selama ini, tetapi kalau ditanya soal kematian, orang tetap tak nak mati. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang dibacakan oleh imam ketika mana kita sembahyang tadi, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala cerita apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Cerita tentang kematian yang kamu nak lari daripada dia. Allah Ta'ala sebut Qul innal mautal ladzi tafirruna. Sesungguhnya wahai Muhammad, beritahu kepada manusia, sesungguhnya kematian yang kamu nak cuba lari pada dia. Allah Ta'ala, Qul innal mautal ladzi tafirru, kamu nak cuba lari. Bukan kita kata sakit tak nak berubat. Kita akan cari jalan bagaimana kalau boleh kita menangguhkan kematian. Bagaimana kita boleh berusaha memanjangkan jangka hayat kita. Sebab itu kalau kita jumpa orang panjang umur, kita tak tanya apa amalan selama dia hidup, kita akan tanya apa petua hidup lama.
Kita akan tanya macam tu. Kongsi sikit petua hidup lama apa? Kongsi sikit bagaimana nak hidup lama. Kita nak cerita tentang hidup lama. Menunjukkan intention kita untuk hidup lama. Dan kita akan ikhtiarkan bagaimana untuk kita menjadi orang yang lama hidupnya. Walaupun kita dah melalui macam-macam dalam hidup, takkan pernah puas. Baik itu Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Qul innal mautal ladzi tafiru. Kamu larilah. Sesungguhnya orang yang lari daripada maut. Fa innahu mulaqikum. Macam mana pun Tuhan beritahu, maut pasti datang kat kamu. Larilah, lari. Soroklah, sembunyilah. Buatlah apa ikhtiar pun yang kamu nak buat. Allah Ta'ala beritahu kita apa? Maut pasti akan datang menemui kita. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ini yang kita bimbang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Kemudian kamu akan dikembalikan semula kepada Allah. Tuhan yang mengetahui segala perkara ghaib, alimil ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara ghaib dan perkara yang nyata. Bagaimana kamu lari pun pada kematian, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kamu mati. Dan yang kamu kembali itu bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi yang mengetahui ghaib dan yang nyata kamu lakukan di atas kehidupan kamu di dunia. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang paling bimbang pada kita. Bila mana kita kembali kepada Allah, lalu dia memberitahu kita apa yang telah kamu lakukan sepanjang kamu hidup, lalu dia membalas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita takut sangat mati, Tuhan kata tak apa. Sampai masa mati akan datang pada kamu. Bila mati dah datang pada kamu, Tuhan kata ingat, kamu akan kembali balik kepada aku. Walaupun kamu ketika mana hidup di dunia, kamu tak kembali pun kepada aku, kamu tak cari aku, kamu tak berdoa untuk aku, kamu bila mana datang pada aku, kamu suka ringkah-ringkah dan pendek-pendek. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita bercakap dengan Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan, kita memilih ruang waktu yang cukup pendek. Kalau bersembahyang tak boleh panjang-panjang, kalau wirid tak boleh panjang-panjang, kita penyakit banyak. Berdiri lama tak boleh, sakit kaki. Rokok lama tak boleh, nanti pitam. Sujud lama tak boleh, nanti pening. Main dam kat kedai lama tak pening, tak apa. Itu no problem. Dia bak masjid dia tak boleh lama. Ada, khutbah tak boleh panjang, orang banyak urusan. Ada, sembahyang tak boleh baca panjang-panjang, nanti orang hilang fokus. Kita duduk pasar raya sampai 5-6 jam, fokus tak lari, tak ada masalah. Ni Tuhan nak beritahu kita, kamu akan datang balik pada aku. Walaupun kamu hidup atas dunia, kamu kurang cari aku. Kamu kena ingat, kerana kamu kurang cari aku atas dunia, akhirat nanti kamu jumpa aku balik ke Tuhan. Jumpa untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia akan beritahu kamu apa yang kamu buat atas dunia. Sama ada yang nyata, yang sembunyi. Yang kamu buat secara tersembunyi, orang tak tahu, tapi kamu buat. Sama ada kebaikan atau keburukan, kata Tuhan. Kamu akan diberitahu semula oleh Allah Ta'ala. Kamu akan diceritakan semula. Kemudian Tuhan kata apa? Ujung dia apa? Lalu membalasnya di atas apa yang kamu buat. Sama ada yang nyata dan sembunyi. Ini yang kita bimbang. Balasan Tuhan ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Sebab itu, satu peringatan yang baik. Pada pagi ini kita dapat pengajaran daripada ayat Quran yang dibacakan dalam surah Al-Jumu'ah, surah Jumaat. Walaupun cerita dia hujung pasal Jumaat, tapi awal-awal tu cerita Yahudi, cerita Nasrani dan cerita tentang pengajaran yang baik untuk kita. Jadi tuan-tuan, mati ni semua orang akan lalui. Semua orang akan lalui. Cuma yang membezakan kita soal timing. Timing itu bila? Ada. Timing itu saja yang bila. Ada. Kita tak tahu, Allah Ta'ala rahsiakan saat kematian itu supaya memberi kita rasa nikmat untuk hidup atas dunia. Allah Ta'ala merahsiakan kematian ini, tuan-tuan, supaya memberi nikmat kita hidup di atas dunia. Maha baik Tuhan rahsiakan kematian kepada kita supaya kita rasa seronok hidup atas dunia. Bayangkan kalau kita tahu soal mati, bagaimana kehidupan kita? Kejap-kejap bimbang, nak makan tak selera, apa tak selera. Tuhan rahsiakan kematian ini. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala kata apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
Allah Ta'ala menjadikan kematian dan kehidupan itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok dalam kalangan kamu ni, siapa yang benar-benar mengerjakan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tahu mati kita bila, kita tengok mati, oh aku mati 83, sekarang baru 63, 20 tahun lagi. 20 tahun tu lama lagi. Maka pada usia yang dia berada untuk menunggu 20 tahun itu, tentu kebaikan dia tidak akan buat. Maka dia rahsiakan. Allah Ta'ala nak orang jadi baik 24 jam. Rahsiakan kematian. Allah Ta'ala nak bagi orang seronok hidup atas dunia. Tuhan rahsiakan tentang kematian itu. Walau bagaimanapun, sebagai orang yang beriman, yang perlu ingat mati itu hari-hari, maka ingatlah dengan kematian. Mudah-mudahan kematian itu menjadikan kita orang yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini saya nak membaca ataupun berkongsi dengan tuan-tuan beberapa hadis dan beberapa petikan ayat Quran kalau sempat tentang satu sifat manusia yang disebut tentang al-bukhli, tentang bakhil, tentang kedekut. Mengapa kita nak cerita sangat tentang kedekut ni tuan-tuan? Kerana cerita tentang kedekut ni cerita penting. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kemudian diikuti oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita di antara tanda-tanda akhir zaman itu, di antara tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan nak baca sangat kiamat, nak tunggu matahari tukar arah, nak tunggu asap keluar, itu tanda-tanda dah hujung kiamat. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Salah satu daripada tanda-tanda kiamat itu, kata Nabi apa? Meluasnya sifat kedekut. Tu Nabi sebut dalam hadis. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi, salah satu, banyak tanda-tanda dia sebut, alamatus sa'ah. Ada alamatus sa'ah yang besar, ada tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang besar ni dia akan berlaku pada fasa-fasa akhir. Jangan ceritalah soal Dajjal, jangan cerita dulu soal Ya'juj Ma'juj, jangan cerita dulu soal matahari bertukar arah daripada barat ke timur, timur ke barat. Itu dah penghujung dah. Manusia kalau melihat situasi itu sedang menunggu bila kiamat nak berlaku secara total. Soal dia pada hari ini, tanda-tanda kecil yang berlaku keliling kita. Dan Nabi sebut apa? Salah satu daripada tanda-tanda kiamat itu, berleluasanya sifat bakhil ataupun sifat kedekut. Sebab itu agama tuan-tuan, agama. Dalam 5 rukun Islam agama itu, 5 rukun Islam agama itu, 2 melarang orang dengan sifat kedekut. 5 rukun Islam, 2 daripada rukun Islam itu adalah berkaitan dengan menghalang orang daripada sifat kedekut. Apa yang pertama? Keluar zakat. Mengeluarkan zakat itu mendidik manusia, menghalang manusia daripada bersikap dengan sifat kedekut. Bayangkan kita keluar zakat. Apa yang kita dapat? Paling tinggi pun yang kita dapat apa tuan-tuan? Pengecualian cukai. Paling tinggi pun. Itu pun duit bukan refunded balik, bukan dapat balik dengan kita. Tapi kena keluar. Mesti kena keluar. Boleh minta excuse? Tak boleh minta excuse. Cukup haul, mesti keluar. 100 kambing kalau ada, kena keluar seekor. Macam mana pun. Kaedah dia ada. Apa ni matematik punya kalkulator untuk apa? Zakat ini. Kalau dia makan beras basmati sampai bulan Ramadan, dia mesti bayar beras basmati. Dia makan beras wangi, mesti bayar beras wangi. Dia makan beras biasa, bayarlah beras biasa. Walaupun ada khilaf dalam perkara itu. Tetapi makna dia apa? Agama meletakkan 2 perkara dalam agama berkaitan dengan soal keluar duit supaya mendidik manusia jauh daripada sifat kedekut. Yang kedua apa? Pergi haji. Pergi haji pun sama. Pergi haji ni tuan-tuan keluar duit. Keluar duit, yang bayar tiket, yang bayar package. Tuan-tuan ingat apa? Kita dah bayar package tu, kita lapang dada. Belum lagi. Ni duit poket nak bawa. Tuan-tuan tanya orang ramai, tuan-tuan ramai dah pergi haji. Pergi umrah bolehlah bawa 2-3 ribu. Tuan-tuan pergi haji boleh kena berapa ribu tuan-tuan ambil? 44 hari, 48 hari kita duduk sana. Ada sarapan pagi tak pergi. Yang ada pun makan tengah hari dengan makan malam je. Itu pun 2 minggu je kita boleh makan lauk dia. Masuk minggu ketiga kita pun dah mabuk dah.
Nak tukarlah tekak lain, tak boleh tahan kita. Bila musim haji, harga barang dia markup, rise up, naik tinggi. Kalau di Mina, saya ingat tuan-tuan, roti canai yang biasa kita beli 5 rial sekeping, dia jadi 10 rial. Tapi kuah tak ada, kena beli kuah pula. 10 rial lagi, 20 rial. Itu sekali makan. Kena orang selera tak cukup sekeping, beli 2 keping, sekali makan 40 rial. Kali dengan apa kita duduk sana. Kalau satu hari dia makan 45-60 rial, oi tuan-tuan, duduk di Mina saja habis beratus rial. Bayangkan kita kata apa? Ibadat haji, ibadat yang memerlukan duit. Kita balik tak bawa balik apa pun. Orang keluar duit pergi haji, apa yang dia dapat? Tamu haji bagilah air zam-zam sebotol. Berilah beg tamu haji, beg merah ke beg kuning, ya itu je lah yang jadi kenang-kenangan dengan name tag satu. Lain pada tu ada? Tak ada apa. Kita keluar duit tanpa kita nampak satu benda yang berbentuk barangan depan mata kita. Ini agama ajar. Kalau orang berkira-kira dalam perkara harta, dia telah melanggari daripada prinsip agama tentang tidak boleh menjadi orang yang bakhil. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Iyyakum wal bukhl fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, takutlah kamu oleh bakhil itu, maka bahawasanya ia membinasakan orang-orang dahulu daripada kamu. Kata Nabi SAW, takutlah kita kalau penyakit bakhil ni duduk dekat dengan kita. Sebab kata Nabi SAW, akhir zaman penyakit yang meluas, berleluasanya penyakit akhir zaman adalah penyakit kedekut. Dan Nabi sebut apa? Takutlah kita kalau penyakit kedekut itu dekat dengan kita. Sebab apa? Kerana penyakit kedekut inilah yang membinasakan orang-orang dahulu. Kita ingat, bukan hanya di zaman Fir'aun. Fir'aun itu tidak beriman dengan Nabi Musa. Sedangkan Allah Ta'ala tampilkan beberapa bukti kerasulan Nabi Musa itu. Dia tak beriman. Kenapa? Kerana kuasa dan harta yang dimiliki oleh dia. Qarun sebagai contoh. Orang baik asalnya, tapi kerana mempertahankan harta dia, jadi jahat dia. Dan kita ingat di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang tidak beriman dengan Nabi, yang lawan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, ada Walid bin Mughirah, ada satu orang tokoh yang cerdik di Mekah. Satu tokoh yang sangat berpengaruh di Mekah. Namanya Walid bin Mughirah, Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia ni? Bapa kepada Khalid Al-Walid. Dia ni orang cerdik, tuan-tuan. Dia ni orang cerdik. Dia ni jadi rujukan kepada orang Mekah bila mana orang Mekah ada masalah. Dia ni cukup brilian. Dia ni genius. Dan dia dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan. Saya ingat saya pernah cerita dengan tuan-tuan cerita ni mungkin. Mana-mana yang pernah ikut kuliah saya suka cerita-cerita ni. Bagaimana Walid bin Mughirah ini tuan-tuan, di antara minat dia, pendek cerita lah. Di antara minat dia, dia ni orang kaya. Dia ni kaya, bukan kaya biasa-biasa, kaya raya betul. Ketika mana Kaabah rosak dan dibina semula Kaabah di zaman Arab Jahiliyah, 1/4 daripada kos pembinaan Kaabah itu, duitnya datang daripada individu bernama Walid bin Mughirah. 1/4 dia sponsor. Dia sponsor. Kaya betul dia. Dia ni tuan-tuan, cerdik-cerdik dia ni Allah Ta'ala kurniakan dia satu minat. Satu minat. Apa minat dia tuan-tuan? Setiap malam dia suka dengar Nabi Muhammad baca Quran. Dia suka dengar. Dia suka dengar. Setiap malam dalam riwayat sebut dia akan menyandarkan badannya di dinding rumah di mana Nabi mengajar kepada orang Islam ketika itu untuk dia dengar Nabi baca Quran. Setiap malam. Ini kita kata powerful Quran ni tuan-tuan. Orang yang tak minat dengan Islam dengar baca Quran boleh minat nak dengar. Ni dia Al-Quran ni. Tiap-tiap malam perangai dia. Sehinggalah satu malam bila mana pemimpin-pemimpin Quraisy ni berkumpul pada satu malam, dia tak hadir. Dia tak hadir sedangkan dia ni Sayyidul Qaum. Dia ni pemimpin kaum. Dia ni pemimpin kaum. Sepatutnya dia hadir, tapi dia tak datang malam tu. Dia tak datang mesyuarat, dia tak pentingkan mesyuarat kerana lagi penting dengar Muhammad baca Quran. Ni dia tuan-tuan.
Pagi esok orang tanya dia, mana kamu malam tadi tak datang? Orang bincang banyak perkara, kamu tak ada. Dia kata apa? Aku dengar Muhammad baca Quran. Dia mengaku, tuan-tuan. Bila mana orang tanya dia berdepan, kamu pergi ke mana? Akhirnya dia sebut, aku mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Dan apa yang disebut pendek cerita ringkas, dia ada beberapa dialog di situ. Kemudian apa yang disebut oleh Walid bin Mughirah, tuan-tuan, dia kata apa? Aku nak beritahu kamu, bila mana aku dengar apa yang dibacakan oleh Muhammad, itu bukan rekaan, itu datangnya daripada langit. Itu wahyu, kata dia. Oh, nampak? Itu wahyu. Bila mana dia dah dengar, dia dah faham, ni hidayah nak mari datang. Tetapi tiba-tiba kawan-kawan yang lain, bila mana dengar ada riak-riak dia nak ikut Muhammad, maka kawan-kawan ni pun mengingatkan tentang harta-harta yang dia ada. Aku nak beritahu kamu, Walid, kambing-kambing yang kamu ada, kami yang bantu kamu. Harta-harta yang kamu miliki pada hari ini, kami yang mengkayakan kamu, yang bantu perniagaan kamu sehingga kamu jadi bilioner, kamu jadi orang kaya. Apa kamu tak ingat dah semua tu, Walid? Kerana dia diperingatkan tentang harta-harta yang dia miliki. Dan dia bimbang kalau sekiranya harta ini hilang daripada dia kerana kedekut ini tadi. Maka daripada ada minat kepada Islam, akhirnya dia kembali melawan Nabi SAW. Ni dia Walid bin Mughirah yang nama dia dikutuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ni dia, tuan-tuan. Kerana cintakan harta. Dah elok-elok ada hidayah nak mari, tapi kerana harta, kerana bakhil kedekut, jadi musnah, jadi binasa dia. Sebab itu berhati-hati betul, tuan-tuan, kita daripada penyakit kedekut ini. Sebab itu dalam satu riwayat menyebut, waktu bila waktu yang paling baik nak sedekah? Waktu bila waktu yang paling baik kita nak sedekah ni, tuan-tuan? Waktu bila? Bila mana perasaan kedekut tu mari, kata Nabi, bersedekahlah pada saat itu. Saat perasaan kedekut tu mari. Bila kita tengok duit kita, alamak, ada orang pula minta duit depan kita ni. Alah, dah bagi, tadi dah bagi seorang ni, datang pula orang lagi, datang 3-4 orang. Kena 3-4 orang, kalau bagi RM2, kalau 4 orang dah RM8. Dia bila mari perasaan itu, keluar duit cepat-cepat, jangan fikir. Tapi sebut macam itu. Sedangkan kita mampu pun kalau keluar RM8 untuk sedekah. Apakah hari itu kita tak makan ke, tuan-tuan? Apa hari itu lauk kita kurangkan ke? Kita tak kurangkan apa-apa. Maka pada saat itu kata Nabi apa? Sedekah. Bila mana penyakit bakhil sudah mula bibit muncul. Ni kena hati-hati. Kemudian disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. La yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun wala kha'inun wala musi'u malakatin. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang tidak akan masuk syurga, kata Nabi. Ada 3 jenis manusia takkan masuk syurga. Bila kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, dalam bahasa Arab faham sebaliknya. Dia tak masuk syurga, mana tempat dia? Neraka. Dia 2 je, tuan-tuan. Mengikut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, pengakhiran manusia, itu baru betul akhir. Mati bukan pengakhiran lagi. Mati ni satu proses perpindahan di antara alam kepada alam yang lain. Pengakhiran manusia ni bila? Ni 2. Sama ada dia pergi syurga atau pergi neraka. 2 je. Walaupun dalam hadis ni dia kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, tapi kita faham tak masuk syurga tu duduk mana? Neraka. Tak masuk syurga tu maknanya duduk neraka. Dia macam kita cakap Melayu lah, tuan-tuan. Kita tanya, isteri kita tanya kita, abang lapar ke kenyang? Dia kata, tak kenyang. Bila tak kenyang tu tak payah tanya lah, dia lapar lah tu. Tak kenyang tu maksud dia apa, bang? Tak payah tanya lah, lapar tu. Kalau dia kata apa, abang kenyang ke lapar? Tak lapar. Tak lapar tu jangan tanya lah, dia kenyang lah tu. Dia 2 je. Tak kenyang, lapar. Bila dia kata tak, lawan dia lah. Sama dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Tak masuk syurga, maka neraka tempat orang ni. Siapa yang pertama? Bakhilun, orang yang kedekut. Kalau ada dalam diri kita penyakit kedekut, buang cepat-cepat. Kerana penyakit ini menyebabkan kita tak jadi ahli syurga. Tak jadi ahli syurga. Apatah lagi kalau sekiranya
Apa yang kita keluarkan itu bila mana dia boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Sebab itu dalam agama menggalakkan kita dengan satu konsep dipanggil konsep infak wakaf dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Dia boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Beri manfaat pada orang ramai. Ada, apatah lagi kalau perkara tersebut manfaat orang ramai dalam konteks rumah ibadat, masjid. Apa sahaja kebaikan yang boleh kita buat untuk masjid. Jangan kedekut. Nak beli racun lah tak apa. Ada, nak beli apa pun benda yang boleh memberikan kebaikan kepada masjid. Kebaikan kepada masjid ni jangan tuan-tuan faham untuk tikar sejadahnya. Selalu orang faham gitu. Bila kita kata apa kebaikan untuk masjid yang boleh kita beri? Sejadah. Orang ada kapet lah sekarang. Sekarang semua masjid pakai kapet. Jangan faham itu je. Banyak benda lain. Kebaikan untuk masjid sama ada untuk keselamatan masjid. Keselamatan masjid. Kita kata apa? Program pengimarahan masjid. Termasuk kita taji orang, baru-baru ni saya tengok dalam Facebook, dalam TikTok. Membudayakan sedekah, beri makan kepada orang yang datang di masjid. Bagus ni tuan-tuan. Kita kata apa? Beri makan orang balik. Apa yang kita dapat? Dia tahu tak? Apa sahaja program berbentuk pengimarahan masjid, itu sedekah yang baik untuk ibadat, untuk agama. Ada. Dalam soal pengimarahan, dalam soal keceriaan, beli cat, mesin rumput, bersihkan tanah masjid. Ini dalam konteks sedekah yang sangat dituntut oleh agama. Jangan kita halang. Jangan kita sekatkan. Dalam konteks apa lagi? Dalam konteks baiki soal keselamatan, bumbung, bocor dan sebagainya. Keselesaan. Baru cerita aircon, kipas angin. Ini dia tuan-tuan, sedekah-sedekah yang dituntut. Maka, ada perasaan bakhil kedekut, halang orang ini masuk syurga. Ingat. Yang kedua siapa? Orang yang khianat. Orang yang bila diberi amanah, dia khianat. Orang khianat. Khianat makna dia apa tuan-tuan? Dia melakukan sebaliknya daripada apa yang sepatutnya dia buat. Itu khianat. Itu khianat. Orang percaya dia. Dia satu orang tokoh. Tiba-tiba dia keluar satu statement, dia keluar satu kenyataan, menyebabkan orang jadi selewing dengan cara dia. Itu khianat. Khianat yang paling besar adalah khianat pada agama. Paling besar. Tuan-tuan kena ingat, khianat yang paling besar adalah khianat kepada agama. Apa dia khianat pada agama? Yang boleh dilakukan oleh semua orang. Agama menyuruh kita berperlakuan baik. Agama. Tiba-tiba kita sebagai orang Islam yang diajar untuk perilaku baik, berakhlak dengan akhlak yang baik, kita terjemah kepada orang lain dengan akhlak yang tidak baik. Menyebabkan orang pandang Islam dengan pandangan yang tidak baik. Itu khianat pada agama masing-masing. Itu khianat pada agama. Semua orang perlu menjaga amanah ataupun menjaga tanggungjawab pada agama. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang respect agama Islam. Tiba-tiba orang kata apa? Tengok orang Islam. Orang Islam bunuh orang. Agama kita tak bunuh orang. Itu khianat pada agama. Kita menyebabkan tarnish pada agama kita. Agama Islam menuntut seseorang itu menjadi seorang yang penyabar, yang sabar. Itu akhlak yang baik. Tiba-tiba tak tahan ezah bising, rempuh orang sampai mati. Orang kata apa? Ini orang Islam. Islam teroris. Akhirnya orang kata Islam ni ganas. Mana ganas? Silap daripada mereka-mereka yang khianat pada agama. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, satu golongan lagi. Yang kalau ada penyakit ini dalam hati manusia, orang ini takkan masuk syurga. Siapa dia? Orang yang jahat perangainya di dalam hatinya. Dia kata apa? Wala musi'u malakatin. Dalam hati dia perangai jahat. Dia mungkin terjemah kepada orang perangai baik pada waktu-waktu tertentu, tapi dalam hati dia perangai jahat. Ada je fikiran dia bagaimana nak menjahanamkan orang, bagaimana nak memburukkan orang, bagaimana nak karakter assassinate orang. Fitnah ni tuan-tuan, fitnah. Fitnah ni datang daripada mana? Cetusan jahat daripada hati manusia. Sebab itu disebut apa? Perangai dalam hati. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Dalam badan manusia ada seketul daging. Ujung dia Nabi kata apa? Kalau baik daging ni maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau jahat daging ni jahatlah seluruh tubuhnya.
Apa daging itu? Ala wahya qalb. Itu adalah hati manusia. Hati manusia ni tuan-tuan, satu benda yang very very sensitif. Hati kita cukup sensitif. Kebaikan tak boleh masuk kalau hati kita berpenyakit. Kebaikan tak boleh dikeluarkan kalau hati kita jahat. Hati yang berpenyakit tidak mencerminkan kebaikan di luar. Sebab itu kata orang putih, dia kata apa? Action speaks louder mean intention. Dia kata apa? Tindakan, cara cakap jerit-jerit kuat-kuat melambangkan apa sebenarnya yang ada dalam niat dia, dalam hati. Itu dia. Hati yang berpenyakit akhirnya akan menzahirkan diri dia yang sebenar. Orang yang panah baran, dia tak kawal barannya, dia tak jaga hati dia elok-elok. Ujung dia akan tunjuk satu kelakuan yang cukup tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, kita bagaimana? Kalau kita ada sifat dan perangai yang tidak baik ini, baiki hati. Sebab itu di antara ciri-ciri hati rosak, kata ulama apa? Masa tak panjang, tuan-tuan sikit lagi. Ada beberapa ciri-ciri hati yang berpenyakit, kata ulama. Pertama, dia kata apa? Bila mana kebaikan, kamu sudah tidak boleh menerima kebaikan itu. Kebaikan tak boleh terima. Kita kata buat benda ni bagus. Oh, tak bagus. Ini kerja orang lain. Oh, tak boleh macam tu. Tak? Termasuklah kedekut tadi. Kedekut tadi bila kata nak keluar duit, oh tak boleh. Tak boleh itu, tak boleh ini. Oh, saya sayang duit saya. Ini di antara tanda-tanda orang yang hati berpenyakit. Dia sudah tidak boleh melihat kebaikan itu dengan jalan kebaikan. Sedangkan perkara itu baik, dia tak nampak kebaikan kalau kita buat perkara itu. Dia tak nampak. Itu tanda manusia itu hatinya berpenyakit. Yang kedua apa? Yang kedua kata ulama, bila mana dia melakukan dosa, dia tak rasa apa-apa bila mana dia buat dosa. Dia relax. Dia sembahyang lambat. Ni musim kenuri. Ya tak? Musim kenuri. Hari-hari kenuri tuan-tuan. Hari ni Allahu Akbar. Kenuri saja kita. Musim kenuri. Salah ke buat kenuri? Buat kenuri walimatul urus itu ibadat yang dituntut. Buatlah. Tapi jangan sampai kenuri yang walimatul urus yang kita mengharapkan rahmat Allah turun dalamnya. Kita harap Allah Ta'ala beri keberkatan pada mempelai. Tiba-tiba hari majlis begitu, murka Allah bersama-sama dengan kita. Murka macam mana? Semayang lambat. Daripada bapa pengantin sampai cucu pengantin, semua lambat. Konon nak raikan tetamu. Raikan tetamu dengan meraikan panggilan Allah. Yang mana dahulu? Ada? Tak apa, semayang lewat sikit. Dia semayang suhu hujung waktu, dia semayang asar awal waktu. Bila tanya kenapa semayang lambat? Oh, cakap Arab. Saya ikramul duyuf, memuliakan tetamu. Bukan muliakan tetamu sangat. Pasal salam tu. Salam kan kita buat kenduri kan, orang datang orang salam kita. Salam tu yang tak boleh tinggal tu. Tak apalah, berkat tu silakan. Allah Ta'ala pun suruh sedekah. Ada? Ahadau tahabu, berilah hadiah gembirakan orang. Baguslah. Tapi jangan sampai kita dalam majlis yang harap keberkatan dan pandangan rahmat Allah tiba-tiba dimulakan dengan kemurkaan Tuhan. Semayang lambat. Malah relax. Tak rasa apa. Orang semayang lambat, orang tak semayang. Dia tak rasa apa. Ini kata ulama, tanda orang itu hatinya berpenyakit. Penyakit hati orang. Yang ketiga, ada banyak lagi yang sebut tiga je lah tuan-tuan. Yang ketiga, bila mana kita melakukan sesuatu kebaikan, kebaikan itu kita akan ingat dengan ingatan yang lama. Buat kebaikan, ingat lama. Sedangkan ulama kata apa? Bila buat kebaikan, lupakan kebaikan. Bila buat dosa, ingatkan dosa. Kita terbalik. Dosa tak ingat. Sebab apa tak ingat dosa? Sebab banyak. Kenapa kebaikan ni ingat? Pasal kebaikan ni buat tak banyak. Jadi bila tak banyak, diingat lama. Diingat lama kan? Bila mana kita mengulang-ulang ingat kebaikan. Semalam dah sedekah. Kemarin dah sedekah. Berapa ringgit sedekah? 10 ringgit, 80 sen sedekah. Ingat. Sen pun. Ingat sungguh. Ini tanda orang yang hatinya berpenyakit. Kalau kita ada daripada 2-3 perkara ini duduk pada diri kita tuan-tuan, sementara kita punya kehidupan ini, maka perbetulkan. Cara-cara nak bersihkan hati, banyaklah tuan-tuan. Salah satu yang paling penting, yang ringan apa? Zikrullah. Zikrullah. Nak jaga hati kita supaya bersih. Zikrullah. Dengan apa? Istighfarnya. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah.
Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha pengampun. Memalukan bagi Tuhan bila ada satu hamba dia minta ampun pada dia dengan keyakinan hamba itu apa? Aku ada Tuhan yang boleh mengampunkan aku dan boleh mengambil tindakan kepada aku. Tiba-tiba Tuhan ini tidak mengampunkan dia. Memalukan bagi Tuhan. Allah Ta'ala ampun dosa tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita kata Sayyidina Umar, ahli syurga. Nabi beri jaminan di ahli syurga. Tuan-tuan, dia lawan Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Dia masuk Islam, Allah ampun dosa dia. Iblis, laknatullah. Iblis. Derhaka pada Tuhan. Doa minta dengan Tuhan. Minta panjang umur sampai hari kiamat. Tuhan beri apa yang dia minta. Takkanlah kita yang sembahyang 5 waktu minta dengan Tuhan ampun dosa, tiba-tiba Tuhan tak beri. Itu perkara aib bagi Tuhan. Iblis jahat tuan-tuan. Mari perintah Tuhan apa? Fasajadu, sujud pada Adam. Dalam Quran sebut illa iblis, kecuali iblis tak sujud. Punya degil, punya jahat, punya derhakanya iblis ini pada Allah Ta'ala. Ketika mana Tuhan cesau dia, halau dia daripada syurga. Dia minta dengan Tuhan, dia kata apa? Minta panjang umur sehingga kiamat untuk dia mengganggu anak Adam. Tuhan kata apa? Tuhan beri dia panjang umur. Macam tu punya derhaka pun minta dengan Tuhan panjang umur, Tuhan beri. Kita tuan-tuan ada buat dosa ada, tapi sembahyang jaga, doa jaga, wirid jaga. Kita minta dengan Tuhan, Tuhan ampun dosa kita. Takkan Tuhan tak beri, sedangkan iblis derhaka Tuhan beri. Apatah lagi manusia yang sayang pada Tuhan, yang menjaga ibadat. Tentu Tuhan beri dengan sangkaan yang kita sangka baik dengan Tuhan. Maka perbetulkan kita ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan hati kita yang bersih, menyelamatkan kita daripada bersikap dengan sikap-sikap yang tidak elok ini, jauh daripada bakhil kedekut ini. Banyak lagi hadis yang disebut tentang kedekut ini, namun masa kita agak terhad pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memudahkan kita dalam konteks ibadat sedekah dan ibadat tidak bakhil ini tuan-tuan. Dan bakhil ini bukan hanya soal harta saja, termasuklah kebaikan-kebaikan yang lain. Ada antara apa disebut cakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik, itu juga orang yang dikira sedekah. Sedekah juga kan. Cakap yang baik-baik bukan senyumnya. Senyum tu bukan senyum tu, manis muka tu. Manis muka tu orang tengok muka kita senyum, orang pun jadi seronok, orang pun jadi happy. Kita beri ketenangan pada orang, itu juga pahala. Ini nak senyum pun tak boleh. Duit dah letak keluar, bengih lagi. Aduh hai. Orang macam ini bukan bakhil lagi tuan-tuan, kedekut. Ada satu istilah orang panggil kedekut ni, saya tak ingat. Kedekut piau ke apa, orang panggil kedekut sungguh lah tu. Ada, oh kedekut sangat tu. Jadi tuan-tuan, jangan sampai begitu dah. Sekurang-kurangnya adalah yang kita buat satu hari kita. Baik itu dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis akhir, ringkas. Nabi kata apa? Pada waktu pagi ini, saya ambil ringkasan saja kan. Nabi kata, mulakan sedekah pada waktu pagi. Sebab apa Nabi kata apa? Sedekah pada waktu pagi menghalang musibah yang menimpa pada hari tersebut. Malaikat datang pada waktu pagi mendoakan. Doa orang yang bersedekah supaya Allah Ta'ala tambah rezeki dan beri kebaikan pada dia. Orang yang tidak bersedekah, kata Nabi apa? Malaikat doakan apa? Semoga dia ditimpakan musibah dengan harta dia. Jadi kita mulakan dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah itu bukan perlu banyak pun. Kenapa yang kita rasa nak beri? Yang penting beri. Janganlah seposin. Seposin berinya. Kalau kau duit biru RM1 tu okey lah. Boleh dimaafkan. Kalau 10 hari RM10, 30 hari RM30, 365 hari RM365. Mungkin banyak juga. Kalau seposin tu parah sangat lah kan. Jadi kita mulakan RM1 sehari pun tak apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Wallahu a'lam. Sedikit perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang baik kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين اللهم افعل بجنود إسرائيل الظالمين المعتدين المتكبرين وأشياعهم وناصرهم كما فعل بأصحاب الفيل بحق قولك ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته